Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni Allah SWT izinkan kita untuk teruskan pengajian kita dalam siri perbahasan sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala alaih. Mudah-mudahan merahmati beliau, tempatkan ahli keluarga beliau, menjaga keturunan beliau, jadikan golongan yang salih dan salihah, dan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada kita yang menyusuri kajian beliau, kajian pengajian ini, mudah-mudahan Allah pelihara kita, keturunan kita, menjadikan keturunan kita saleh dan salihah, berikan kebaikan di dunia dan akhirat, dimasukkan kita insya-Allah dalam syurga Allah, syurga Firdausi tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berbekalkan kesungguhan yang ada, masa yang Allah berikan, tenaga yang Allah berikan, kita dengan sedaya upaya insya-Allah untuk kita memberikan kembali kepada jalan ketaatan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi rawahu Tirmizi, yang mana mafhum hadis Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada anak Adam, ya abna Adam, ya anak Adam, tafarruq li'ibadati, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Nah, di situ Allah SWT memberikan satu suruhan, satu peringatan tentang masa yang hendaklah kita peruntukkan. Modal paling utama, paling besar dalam hidup kita ni masa. Bila kita tak ada masa bagi sesuatu perkara, maka kita tidak akan ada perkara itu. Kita tak ada masa untuk datang kerja, maka tak ada kerja lah kita. Pergi interview, hantar resume, kemudian dia terima kerja. Kemudian dia tanya majikan, bila boleh kerja? Saya tak ada masa nak kerja. Dah minta kenapa? Saya nak test market dia kata. Tak payah datang. Makna kata kalau tak ada masa untuk perkara sesuatu itu, maka tiadalah kita akan perkara itu. Maka apa masa yang kita patutnya berikan untuk jalan agama, kalau kita nisbahkan tadi, maka tak adalah agama pada hidup kita ini. Dia tak ada masa untuk dia. Dan apabila kita tak ada masa untuk memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan, merenung tentang tanda-tanda kebesaran Allah, belajar tentang kekuasaan Allah, maka tiadalah kita akan keadaan itu. Maka tiadalah kita mendapat kenikmatan. Tiadalah kita bimbang-bimbang iman yang menjadi anugerah paling besar yang Allah berikan kepada kita ini, yang tidak semua dapat. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 35, Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku hendaki. Nah, Allah bagi tidak pada semua yang Allah kehendaki saja. Kemudian nikmat itu tidak kita beri masa untuk kita menghayati, kita memahami, merasai tanda-tanda kebesaran Allah melalui ilmu, tarik, nubuwah, dengan jalan kenabian, ini membawa kepada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang menjadi benteng utama, iman yang menjadi perkara asas dalam kehidupan ini tidak akan menjadi satu perkara yang membawa kepada kenikmatan. Dunia ini satu perkara yang terlaknat.
Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ni kata Nabi SAW mafhum hadis terlaknat kecuali yang beribadah, yang di dalamnya yang beribadah. Yang beribadah itu mestilah bermula dengan iman. Tanpa iman maka ibadah menjadi sia-sia. Maka kita bebas daripada laknat dunia. Yakni dunia yang sepatutnya membawa kembali kepada perkara yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan. Dunia ni walaupun kita nampak ianya, dan Allah nyatakan dalam Quran tentang dunia ini Allah jadikan sebagai tempat ujian, cobaan, buruk dan baik. Namun dengan dunia itu juga, kalau kita faham, hayati baik-baik, tempat untuk kita mendapat nikmat Allah SWT. Namun nikmat itu mestilah kita dapat melalui iman. Kalau kita tidak melalui nikmat iman, maka kita akan terlaknat. Kita akan dapat perkara yang membebankan, merosakkan. Walhal dunia itu semuanya nikmat kalau ikutkan. Tapi dengan syarat dengan iman, diambil dengan iman. Jalan senang apatah lagi, semua orang nak senang, tapi belum tentu dapat nikmat senang. Ada orang ada kereta mahal, tapi dia tak dapat menikmati kereta itu dengan hati yang susah, bergaduh mungkin, ataupun dia macam-macam hal lah nikmat itu Allah ambil ketenangan, kesenangan, kelapangan dalam hati dia. Lalu dia hanya menikmati mungkin dengan keadaannya saja, tapi tidak merasai dari jiwa. Berbeza dengan orang yang diuji dengan susah. Akan tetapi kesusahan itu dia lalui dengan keimanan. Dia yakin qada dan qadar Allah Ta'ala. Susah itu makhluk. Dia bukannya kekal. Dia boleh ada, boleh tiada. Bila-bila masa boleh tiada, bila-bila masa boleh ada. Makhluk. Bila dia beriman, i'tiqad dengan gitu, maka dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembalikan apa sahaja bentuk kesusahan yang dihadapi. Lalu dia hadapi dengan ketaatan. Ketaatan itu dimulai dengan mengenal Allah Ta'ala. Dia tetap memberikan bagaimanapun susah dia ada tetap bersusah-susah dia untuk Allah. Terutama mengenal Allah. Ada orang dia senang tapi dia tak nak menikmati kesenangan itu dengan memberi masa mengenal Allah. Akhirnya kesenangannya tidak memberi makna. Dalam kesusahan, kita bila kata susah ni nikmat ni. Contoh tadi, sebelum nak kita kelas ni, kelas ganti kan malam. Syamzi kita tanya, Syamizi, Hamzi Melaka. Bila dah deal dengan Hamzi tu, nama ada satu kelas di Melaka. Nama bin pun sama. Kembar tapi lain bapa. Hamizi Hamzah, Hamzi Hamzah. Dalam pengajian kita ni ada kembar. Pengajian Tauhid. Syekh Hamizi kita, Syekh Mizi lah. Tanya. Saya tadi ada kuliah maghrib. Itu pun ganti juga. Ganti sebab apa kata waktunya sepatutnya tu saya tak ada di dalam Malaysia lah. Di luar. Ada urusan luar. Jadi ganti. Jadi tengok balik, kena pula malam ni ganti juga. Saya satu je. Sebab nikmat ada. Iaitu itulah tu kuda perang kat luar. Tu nikmat. Tak susah memanglah. Kalau kita apa-apa pun susah. Susah tu tak ada. Tapi kita nak menikmati sejauh mana nikmat yang Allah bagi itu, kemudahan tu untuk memudahkan. Alhamdulillah masalah. Tak adalah kata payah, cancel lah. Tak apalah, letih. Tak ada. Alhamdulillah. Saya tadi ni tak balik rumah ni. Saya pada Kelantan ni. Ride naik motor. Saya gerak dari mak mentua saya meninggal semalam. Sebelum tu naik flight. Mak mentuanya nombor 2. Nombor 1 duduk ni ada lagi. Alhamdulillah. Yang nombor 2. Naik flight ziarah. Tu flight balik. Besoknya balik pada kuliah kan. Petang tu rumah tinggal lah, zaujah tinggal. Semalam asar kata meninggal. Nak naik flight, suntuk masa, sedang motor. Terpaksa cancel satu kelas lah. Semalam. Kelas tu ada 2 kali saya cancel satu. Sampai lepas maghrib, sampai sana pukul 11. Dah ke bumi lah. Semua kita ni nak
Kita kan boleh solat jenazah tu dekat kubur tu. Kita solat, niat saya nak solat jenazah tu. Habis tadi pukul 12, saya shoot terus balik sini. 12 tengah hari tu sampai. Sampai kuliah maghrib, datang sini. Mengambil hadis Nabi tadi, mal'unun mafiyah, terlaknat semua kecuali yang beribadah, yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Jadi sikit penat pun tak ada. Alhamdulillah. Azam min fa'li rabbi. Sebab kita gunakan untuk jalan ketaatan, kita kena gunakan. Itu nikmat. Kita ada duit, gunakan duit. Kita ada masa, gunakan masa. Kita ada apa saja yang kita ada, pastikan untuk ibadah. Mesti ada nilai ibadah di situ. Memenuhi hajat. Orang ada 3 perkara kalau ibadah. Yang pertama, bagi orang makan. Ada duit bagi orang makan. Kemudian menunaikan hajat orang. Kalau ada masa, ada tenaga. Hajat itu hajat juga. Kuliah kan hajat. Kemudian yang ketiga, membantu selesaikan hutang orang. 3. Kalau ada perkara buat ibadah. Sebab kita bila beribadah, kerana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah. Jadi kita gunakan masa, bagi masa, gunakan masa. Tiada lain tidak bukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi iman itu nikmat yang mana padanya akan membantu kita menghadapi dunia ini untuk kita ambil nikmat. Ini dengan apa? Dengan iman. Sebab dunia ni memang Allah jadikan nikmat. Kesenangan, mata. Tapi senang tu bukan duduk pada dunia. Senang tu duduk pada jiwa, hati. Senang tu dalam hati. Tapi senang yang dimasukkan dunia tu di luar. Tapi senang hati tu dipanggil tenang. Bila tenang hati, tenang, maka kita boleh menikmati dunia walaupun dunia itu susah. Susah. Kan? Kalau perjalanan tu susah tadi, jam. Tapi menikmati jalan. Kita adventure ni seronok. Akhirnya kita seronok. Kita seronok. Rasing-rasing ni seronok. Itu jadi ilmu lipat bumi tu kan. Tadi saya gerak dia pukul 8.20. 22 minit. Masya Allah. Itulah bawa tu dah tak nampak lain, nampak surah, nampak mustabak. Tadi di Kelantan pun taklah 4 jam lah. 3 jam 60 minit. Daripada Pasir Mas Salor tu sampai ke Gua Musang sejam 40 minit. Daripada Gua Musang sampai ke Jalan Duta 2 jam 20 minit lah. Tu yang melipat bumi lah. Kita pergunakan kemudahan. Dan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu semua tu itu adalah kerana kita nak merasai nikmat iman. Iman saja yang boleh kita bahasa pasar dan enjoy lah, kita menikmati dunia ini. Sebab apa? Sebab Allah lah suruh tu. Pergi sana khidmat, pergi sini khidmat, Allah suruh ziarah melalui kalam Nabi SAW. Jadi kita nak ambil peluang tu. Apatah lagi dengan beribadah, dengan kita menuntut ilmu. Tu belum cerita kalau pergi Kuala Kangsar lah, saya belajar ni dah final. Pergi pagi hantar assignment silap, ada format silap. Balik pagi pergi balik. Balik macam itu je. Pagi yang ini macam itu pergi, balik malam ni, besok pergi balik. Sebab apa nak hantar assignment je. Terpatah balik. Dia menuntut ilmu, beribadah, semuanya itu mas sekalian kalau kita buat dengan iman. Iman ni bukan bincang soal baik kita jahat tu tolak tepi. Iman ni mana kita yakin pada Allah. Baik buruk tu perbincangan dosa pahala. Kalau kita bincang, kita buat dengan iman, apa maksud bila sebut tentang buat dengan iman? Bila masuk buat dengan iman, maksudnya kita meyakini Allah Ta'ala yang mengadakan semua benda. Kita meyakini dan kita melakukan dengan sifat kita sebagai hamba yang hanya menurut perintah dia. Nanti kita akan masuk bab 2 nanti perbahasan sifat wajib ni kan. Ya, ini kita akan nampak ada satu sifat yang mana tak ada dua yang mentadbir alam ni. Satu je, ya Allah, wahdaniyah. Jadi masuk kata Allah yang mentadbir, kita ditadbir. Jadi kita kena tunduk pada pentadbiran Allah. Walaupun Allah bagi kita boleh bergerak, berusaha, tapi kita ni di dalam kudrat iradah Allah Ta'ala. Nanti kita akan nampak.
Jadi yang susahnya dalam hidup ini nanti adalah bagaimana nak akal kita untuk melihat kekuasaan Allah dan akhirnya bersatu. Bersatu dengan maksud melihat dengan satu fahaman yang mana apa yang terjadi semua di dalam iradah Allah Ta'ala, qada dan qadar. Itu yang susah. Sebab kita akan nampak perbahasan diri, kemudian nampak di situ bila diri, dunia, kemudian terhijab daripada aturan Allah. Yang itulah nanti ramai orang akan rasa kecewa, ramai orang rasa dalam keadaan hidup terkejar sana, terkejar sini. Sebab dia rasa dia nak buat semua. Tapi dalam keadaan contoh, takdir saya contoh ini. Macam nak buat semua. Tapi memang sebab kita letak dalam takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan, Allah sampaikan, saya sampai mananya akhirnya boleh buat semua. Akhirnya boleh buat semua. Boleh buat semua kerana apa? Kita tunduk pada takdir ketentuan Allah. Sebab apa? Di situ ada tanggungjawab. Pergi ziarah ada tanggungjawab. Walaupun kita tak diwajibkan, tapi kita ada tanggungjawab, kita yakin Allah boleh sampaikan. Allah bagi nikmat, Allah bagi masa, Allah bagi tenaga. Jadi apa yang kita nak buat supaya dia jadi kebaikan, kita berikan yang terbaik. Akhirnya jemaah sekalian, dapatlah kenikmatan itu. Jadi nikmat iman ini mesti kita jaga. Dengan cara apa? Dengan kita benar-benar menghayati tentang perbahasan sifat-sifat Allah. Barulah kita akan dapat nikmat itu. Dia kalau terus-terus beramal belum tentu dapat nikmat iman. Sebab iman itu bukan datang dengan semata-mata amal, perbuatan. Sebab iman datang dengan kefahaman. Iman tu datang dengan kefahaman. Nak faham, Allah bagi ujian. Ujian susah senang. Macam tadi, ujian. Kita akan ada perkara-perkara susah dan senang dalam hidup kita berlaku sehari semalam ni. Seharian kita, sepanjang hidup kita. Jadi susah senang itulah yang kita nak tabik urus di dalam pentadbiran kekuasaan Allah. Nak pergi macam tadi lah, contoh saya nak pergi satu tempat tu kan susah, jauh, mungkin jadi penat, mungkin macam-macam isu. Tapi kita tak fikir lain lah. Kita fikir apa? Ini apa yang ditakdirkan, itu yang terjadi. Allah takdirkan kita pergi sana jauh, ziarah pergi, sini pergi. Akhirnya Alhamdulillah, kita insya-Allah kita akan menikmati perjalanan hidup kita itu dengan meyakini semuanya tertadbir urus di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mengikutinya dan menguruskan apa yang telah ditakdirkan. Apa yang Allah takdirkan hari ini terjadi, itulah jadi urus yang terbaik. Dan kita pula sebagai hamba, kita kena usahakan sebab Allah suruh tu. Bagilah apa yang Allah telah takdirkan pada kita. Ada masa, bagi masa. Allah takdirkan ada tenaga, bagi tenaga. Dan yang nak bagi itu pun dalam takdir Allah Ta'ala. Sebab Allah mentakdirkan kita untuk memberi. Itu takdir. Kalau tak ada takdir itu bermaksud kita tak ada lah. Allah hilangkanlah, kita mati. Bila Allah hadirkan kita, mana Allah takdirkan itu. Pada kita ada masa, bagi masa. Ada tenaga, bagi tenaga. Ada harta, bagi harta. Malah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bagi nyawa. Itulah syahid di medan perang. Baik jemaah sekalian, dalam bab seterusnya yang ini kita lihat, kita baca seperti lalu lah, tak ada kita baca satu-satu, cuma kita ambil senarai nama-nama kitab ini. Mudah-mudahan padanya ada kita baca, kita ada barakah. Nanti jemaah sekalian bolehlah sambil itu ulang balik baca, tengok. Sebab setiap syarahan nama ni dia ada keterangan pendek di sini. Adapun keterangan ini memadai untuk kita mendapat gambaran tentang kitab yang telah ditulis oleh ulama asing dan ulama tempatan. Kalau kita lihat di sini, kitab-kitab karangan ulama tempatan. Kita ni bila belajar sejarah ni, alhamdulillah kita akan ambil tahu senarai kitab. Apatah lagi sekarang ni rancak sedang dibincangkan tentang Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Bagaimana perbahasan tu, kalau nak dengar tu bolehlah dengarlah kan. Tapi dalamlah perbahasannya. Baguslah. Cuma kita ni sebenarnya dalam bab perbahasan ilmu ni, sebab itu ni cara kita mengamati suatu perkara. Sebab itu iman ni dia bukan sekadar syarah ilmu saja mas sekalian. Bukan syarah pada ilmu saja. Sebab tu padanya ada ujian nanti. Kalau boleh syarah panjang-panjang pun, tapi kalau bila datang ujian tu
terlingkup juga tak jadi ya. Sebab tu iman ni ada dengan melalui ujian. Dengan ujian yang kita akan lalui. Dan juga melalui ilmu yang kita pelajari. Sebab tu alhamdulillah kita pun mendalami tentang kita mendalami terus, tidaklah pergi masuk pada macam yang sedang berlaku ya, yang jemaah sekalian mungkin tahu kan, tengok bagaimana perbahasan perbincangan, perbezaan yang cuba dibincangkan golongan salafiyah nak bincang tentang sifat samak basar tu kan, yang baru-baru ini Ustaz Salman kan dengan Pio Faiz, dan itu perbincangan yang bagus untuk dilihat, dipelajari, untuk kita dalami lah, maksud-maksud nanti kita akan masuk juga dalam bab samak basar ini. Cuma kita di sini kita terus mendalami perbahasan ini dan melalui kitab-kitab ulama yang banyak telah dikarang berkenaan dengan kitab-kitab warisan sifat 20. Kalau dilihat pada ulama tempatan, maksud tempatan ni Nusantara lah, bermula dengan kitab Bidayah Al-Hidayah. Ni kitab bermula, kalau tengok sejarah balik, di situ kita akan nampak poin dia, yakni Islam masuk ke Nusantara melalui jalan ni Syekh Muhammad Zain. Membawa kitab Bidayah Al-Hidayah, karangan yang membahaskan tentang Ummul Barahin. Nampak? Jadi maknanya hubungan kita dengan perbahasan Ummul Barahin ini tidak terpisah. Ada perantara yang mana Syekh Muhammad Zain ini ulama Aceh yang telah menetap sebelum ini di Mekah. Di Mekah. Kemudian balik semula ke Aceh. Di situ kita boleh lihat umur kitab ini bila diterbitkan, percetakannya bila. Di situ. Ini susunannya mengikut pada tarikh. Kemudian datang pula kitab seterusnya, inilah akidah bagi Sanusiyah Matan Ummul Barahin. Sebuah terjemah Ummul Barahin ke dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi setebal 32 halaman, namun tidak disebut nama penterjemah. Ini yang menterjemahkan terus Matan Ummul Barahin dalam bahasa Melayu. Yang Bidayah Al-Hidayah itu adalah huraian, terjemahan dan huraian. Tapi kalau tengok yang mula-mula masuk Bidayah Al-Hidayah lah. Kat sini kita boleh tahu lah sejarah tu kitab apa yang masuk dalam Nusantara ni, kita boleh tahu Bidayah Al-Hidayah. Kemudian kitab apa lagi yang ada? Itulah kitab inilah akidah bagi Sanusiyah Matan Ummul Barahin. Kemudian kitab Ad-Dur Al-Samim fi Bayan Al-Aqaid Al-Mu'min. Datang pula kitab karya Syekh Daud dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Kat sini kalau kita nanti jemaah sekalian kalau baca tengok, kat sini kita akan tahu, akan dapat gambaran. Kitab ni musrat 103 halaman. Kitab tadi 32 halaman. Tengok. Di sini jelas, detail, kita boleh nampak. Macam Bidayah Al-Hidayah setebal 60 halaman. Ini satu, orang kata apa, kemudahan tuan guru buat untuk kita, walaupun kita tidak dapat memegang kitab itu sendiri, tapi kita dapat gambaran berapa halaman, tarikh ditulis, siapa penulis, kat situ kita dapat. Seterusnya kitab yang keempat, Syarah Matan Jauharah At-Tauhid, sebuah terjemahan bagi Syarah Matan Jauharah Tauhid ke dalam bahasa Melayu setebal 72 hingga 78 halaman. Namun tidak ditulis nama penterjemah. Ini maknanya kitabnya ada di alam Melayu. Kalau tengok kitab Jauharah Tauhid, itu kitab yang dikarang mula-mula tu, kitab karang ulama asing tu kan, karang Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Misri Al-Maliki. Ini diterjemah balik dalam bahasa Melayu. Kemudian kitab yang kelima, Hidayah As-Sibyan fi Ma'rifatul Islam wal Iman, karangan Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Ta'ib Al-Mas'udi Al-Banjari, atau dikenali sebagai Tuan Husain Kedah. Ini kitab yang kelima. Kalau tengok tahun pun disusun daripada kitab yang tertua, itulah kitab Bidayah Al-Hidayah, berusia 132 tahun.
Kemudian disusuli dengan kitab-kitab yang baru. Macam kitab yang kelima ni, Hidayah Al-Sibyan fi Ma'rifatul Islam wal Iman. Ni tahun 1303. 1885 masih dicetak di Dar Al-Mu'arrif Pulau Pinang. Kemudian kitab Sirajul Huda pada menyatakan akidah Ahlut Taqwa. Ini pun seterusnya tahun 1886 Masihi. Karangan ini siap ditulis di Mekah. Syekh Muhammad Zainuddin dalam bahasa Melayu setebal 50 halaman sebagai huraian kepada Ummul Barahin. Tapi ditulis pada 1885-86. Ini susunan dia. Kemudian sifat 20. Karangan Mufti Agung Batavia Jakarta Said Osman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya Al-Alawi. Ditulis pada 1887 Masihi, 1304 Hijrah. Susunan dia jemaah sekalian memang mengikut susunan. Nama kitab ini mengikut susunan. Tadi 1885 Masihi, yang ini sifat 20. 1887 Masihi. Kemudian Aqidah An-Najin fi Ilm Usuluddin. Aqidah An-Najin fi Ilm Usuluddin karya Syekh Zainal Abidin sebagai huraian kepada Musa Ummul Barahin karya Imam Sanusi. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu setebal 140 halaman. Pada keseluruhannya secara ini berlandaskan kitab Bidayah Al-Hidayah. Kitab ini Aqidatun Najin adalah berdasarkan huraian pada Bidayah Al-Hidayah. Siap ditulis dan dicetak pertama di Dar Al-Iya Al-Kutub Arabiyah, Mesir. Yang pertama 1890 Masihi. Nampak susunan. Tadi 1887. Yang ini kitab sifat 20. Kemudian 1890 Masihi keluar pula kitab seterusnya. Cetakan kedua 1913 Masihi. Kemudian kitab yang ke-9 Miftahul Murid fi Ilm Tauhid. Jadi kitab ini 10 halaman termasuk kulit. Karangan adalah sebuah risalah memberikan huraian kepada sifat 20 secara ringkas mengikut susunan Al-Baijuri. Dalam pada itu karangan ini sudah mengemukakan beberapa dalil yang kebanyakan dalil akal. Karangan ini sudah dicetak pertama di Matba'ah Turki Majidiyah Usbaniyah Makkah pada 1912 Masihi. Pada 1912 Masihi keluar pula kitab Miftahul Murid. Kemudian tahun seterusnya Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Faridatul Faraid, pernah dengar kitab ini kan? Ini karangan Syekh Ahmad juga. Ini karangan ini adalah sebuah risalah kecil dalam bahasa Melayu setebal 24 halaman. Kandungannya merangkumi perbahasan sifat 20 mengikut susunan Al-Bajuri. Di samping mengemukakan sifat takwin yang menjadi anutan Al-Maturidi. Ini pada tahun 1895, nampak. 1895 dan dicetak siap dan dicetak kali pertama lah. Dan percetakan di Pulau Pinang 1960. Kalau ikutkan yang bawah ni yang tahun 1960. Kalau siap tulis di Mekah 1895. 12 Rabiul Awal 13 Hijrah 1895 dan percetakan di Pulau Pinang masuk ke Pulau Pinang 1960 Masihi. Kitab yang ke-11 kita tengok Inwanul Falah. Inwanul Falah karangan Syekh Ahmad juga. Bahasa Melayu bertulisan Jawi setebal 88 halaman. Kitab ini diambil daripada yakni Faridah Al-Faraid tadi, Faridatul Faraid, huraian daripada situ. Tahun 1902 Masihi. 1902 Masihi. Kemudian Hidayah Al-Mutafakkirin. Keluar pula kitab Hidayatul Mutafakkirin fi Tahqiq Ma'rifati Rabbil Alamin. Rabbil Alamin dalam kitab ini ditulis karangan Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Ta'ad Al-Mas'udi Al-Banjari. Pada tahun 1918 Masihi. Kalau ni di highlightkan terus tarikh. Dia tarikh ni penting sebab
Dalam kita belajar sejarah, kata guru saya, Datuk Dr. Sukri kata, pertama tarikh ulama tu hidup zaman dia. Ini penting dalam sejarah. Kemudian tarikh kitab itu ditulis. Tarikh yakni umurnya kalau ditengok bahasa setengah itu memang ditulis. Macam tadi kita tengok pada bibliografi pada Al-Imam Sanusi, dia akan tulis umurnya. Kemudian tengok pula pada tulisan kitabnya, tarikh ditulis. Kat situ kita akan nampak. Macam contoh sifat 20 tu, itu ditulis. Tunggu ditulis Sayyid Osman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya Al-Alawi tu. Daripada 1238 Hijrah sehingga 1331 Hijrah, yang 1822 hingga 1931 Masihi. Itu umurnya. Umurnya maka siap ditulis. Kalau kitab ditulis 1887 Masihi. Sifat 20 tu karangan Mufti Agung Batavia. Kat situ kita akan nampak kitab tu nanti bila kita tahu umur ulama tersebut, kemudian penerbitan kitab tersebut. Sebab apa dia penting? Kaitan antara satu kitab dengan kitab itu. Jadi kita boleh rujuk kembali. Macam contoh kitab daripada Hidayah Mutafakirin ini 12 ni kan. Di situ ditulis tarikh kitab itu 1918. Kemudian baru kita akan tengok kaitan dia, tarikh pada kitab dan tarikh pada ulama tersebut. Seterusnya kitab Himpunan Wan Ismail bin Syekh Ahmad Al-Fattani, dalam bab 40 halaman, naskah yang 16 halaman membicarakan sifat-sifat Allah telah mengikut Susna Al-Bajuri, Al-Aqdul Farid fil An Tauhid. Kemudian yang ke-14 itu Baqurah Al-Amani La Rishad. Ini karangan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani, mengenai sifat 20 mengikut Susna Al-Bajuri. Kalau ikut pada Susna Al-Bajuri ini dia mula dah baru. Syarah, hasyiah, kalau tengok balik, kalau ulang kaji pada susunan kitab pada matan Sanusiah tu, Al-Bajuri ini dia adalah kitab yang sudah terbaru. Di sini ada seterusnya yang ke-15 ni. Saya bacakan kitab saja, nanti boleh tengok penerangan. Karangan kitab yang ke-15 ni, Idahul Muram lil Tahqiq Subul As-Salam, karangan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani, dalam bahasa Melayu, bertulisan Jawi dan mudah difahami, setebal 21 halaman. Baik, bila kita tengok kitab-kitab satu-satu ni, tajuk besarnya adalah, kalau kita tengok balik tadi, kitab-kitab karangan warisan sifat 20 kan? Di bawah kitab-kitab warisan sifat 20, iaitu semuanya berkaitan dan terkait dengan Ummul Barahin. Di alam Melayu saja, yakni ulama tempatan, kita ada sehingga 29 kitab. 29 kitab. Kalau tengok yang kitab terakhir itu Mizan Al-Darari, pada terjemah dan menerangkan kitab Tijah Al-Darari bi Syarah Risalah Al-Bajuri, kitab yang ke-29. Memang susunan mengikut tahun jemaah sekalian. Karangan Islam bin Umar setebal 58 halaman. Karya ini adalah terjemahan dan keterangan kepada kitab Tijah Al-Darari bi Syarah Risalah Al-Bajuri, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi. Mengikut susunan Al-Bajuri,
Karangan ini siap ditulis pada 1423 Hijrah bersamaan 2002. Ni kitab yang paling latest lah kalau ikut susunan ni. Ni adalah kitab yang paling latest. Maka di sini kalau kita lihat sejauh mana dan sebanyak mana kitab yang ada telah dihasilkan oleh ulama tempatan yang ditemui dan telah disusun oleh tuan guru kita yang Dr. Muhammad Syukri Dewan Rizallahu taala alaih. Di sini kita dapatlah ketahui kalau kitab ulama luar ada 11 kitab, tak silap. Ulama tempatan 6, ada 11 kitab. Ulama tempatan ada 29 kitab. So banyaklah kitab yang semuanya terkait dengan sifat 20. Jadi tajuk usamanya kitab-kitab warisan sifat 20. Maksud kata apa? Bila kitab yang banyak diterjemahkan, dikeluarkan, disyarahkan, maknanya perbahasan itu penting, mas sekalian. Ada pula timbul, itulah kita pun kadang tak faham, setengah-setengah pihak tu mengatakan apabila wujudnya, bila datang dalam perbahasan sifat 20, adakah mereka tidak melihat kitab, mengkaji kitab, tengok ulama, atau mereka buat spekulasi sendiri? Wallahualam. Apabila ulama yang ramai menulis, menterjemahkan, mensyarahkan kitab, semua berindukkan Ummul Barahin, sifat 20, dari Imam Sanusi, Imam Sanusi Tariqnya Asy'ariyah Al-Maturidiyah, sampai ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, terus sampai kepada ikut ulama salaf Imam Abu Hanifah, kemudian seterus sampai kepada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya di sini kita jelas pengajian sifat 20 yang kita belajar selama hari ini sampai ke kita hari ini adalah bukan pengajian yang baru dan bukan pengajian yang direka-reka. Ini kena jelas. Sebab ada apa yang masih tidak faham, menganggap pengajian sifat 20 dia adalah pengajian yang direka-reka, ada tambahan-tambahan dan pengajian yang tidak ada asas. Walhal ini kitab saja. Nak tengok kitab saja dah ada 29 kitab yang membahaskan sifat 20 ni. Lagat tak lagat lah nak baca sesuatu. Itu je. Kita alhamdulillah kita terus pergi pada Ummul Barahin. Pergi terus pada Ummul Barahin dan syarahan 5 kitab muktabar yang akan disandarkan pada perbahasan Ummul Barahin. Baik, kita masuk kepada muka surat 110. Ini perbahasan reaksi salafiyah. Ini yang berlaku. Masuk pada tajuk ini, dimasukkan boleh melihat situasi yang berlaku apabila ada pertembungan yang bertentangan, yang cuba menentang perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Maka di sini dipanggil reaksi salafiyah. Salafiyah. Ya, ini bila sebut salafiyah, ini satu golongan yang mana? Cuba kita lihat apa yang dibawa oleh takrifan dari tuan guru kita. Ya, ini kemunculan dan penyebaran penetapan sifat Allah dalam bidang pengajian usuluddin menimbulkan reaksi daripada kalangan para ulama salafiyah. Golongan yang berusaha gigih dalam mengembalikan fahaman yang sedia ada dalam kalangan masyarakat muslim kepada nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan hadis berpandukan ajaran salaf, serta menghapuskan segala macam tambahan yang datang kemudian. Nah, di sini disebut tentang salafiyah, yakni golongan yang mana cuba untuk mengembalikan fahaman yang sedia ada berusaha gigih dalam kalangan masyarakat muslim kepada nas-nas atau dalil Al-Quran dan hadis berpandukan ajaran salaf. Ini salaf kurun yang ketiga lah, 300 Hijrah. Ya, ini dalam perbahasan ayat mutasyabihat. Baik. Antara fahaman yang berusaha keras ke arah perubahan tersebut termasuk fahaman Ibn Taymiyah
atau nama penuh adalah Abu Al-Abbas Taqi Ad-Din Ahmad bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Ni orang kata Ibn Taimiyah, inilah nama penuhnya. Dan Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, Muhammad Abdul Wahhab, ataupun orang gelarkan sekarang ni Wahabi ya. Tapi Tok Guru saya tak kata begitu. Letak nama Salafiyah. Salafiyah satu golongan yang sekarang yang cuba bawa balik perbahasan ulama salaf. Itu maksud. Yang mana berusaha keras ke arah perubahan tersebut. Dua tokoh inilah yang dijadikan sandaran, itulah Ibn Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemunculan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1351 Hijrah 1932 masih. Di sini saya tanya Dr. Syukri. Doktor kata, bila doktor tulis macam ini, tak ada apa-apa kata. Dia kata tak ada apa pun. Dia cetak kan. Maksud di sini dia beritahu ni secara dah tak berselindung ni. Kat sini kita nampak jelas lah. Tapi dia kata tak ada. Setakat ni macam inilah kebenaran kan. Jadi kita kena sampaikan juga. Yang ini kemunculan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1351 atau 1932 masih sudah mengubah arus pengajian tauhid di rantau tersebut ke arah bila start sejarah. Bila sejarah ni mau kita tahu bila start 1932. Yang ini mengubah arus pengajian tauhid di rantau tersebut ke arah ajaran Ibn Taimiyah dan Muhammad Abdul Wahhab. Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah yang wujud pada 1353-1410. Yang ini 1935 sehingga 1989 masih di Mekah misalnya sudah diserap oleh ajaran-ajaran tersebut. Yasin Ahmad Barahmin di dalam Lamhat At-Tarikh Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah di Makkah Al-Mukarramah melaporkan bahawa Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah sudah menetapkan Al-Aqidah Al-Wasatiyah karangan Ibn Taimiyah dan Kitab At-Tauhid Kasyaf Syubhat karangan Muhammad Abdul Wahhab sebagai sukatan kurikulum yang wajib dipelajari oleh setiap calon di madrasah tersebut. Di Saudi Arabia, idea Muhammad bin Abdul Wahhab sudah menguasai kerajaan Saudi Arabia dan tokoh-tokoh yang berkuasa di dalam negara itu. Fahaman salaf Wahabi sudah menjadi anutan rasmi kerajaan Saudi Arabia. Muhammad Razi Osman, Okey Rahmat Gerakan Pemuda Islam. Ini petikan kajian. Ini kajian ni makna bukan lagi sangkaan tapi memang kenyataan. Baik. Pembahagian tauhid tiga iaitu apakah kaedah pengajian salafiyah ni? Itulah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat ciptaan Ibn Taimiyah. Dia dalam bab pengajian akidah aliran kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu bersandarkan pada sifat 20. Adapun mereka tidak mau ikut aliran ini. Maka mereka yang menuju pada Ibn Taimiyah lah. Maka di sini ditulis ciptaan dan di sini ada kajian khas. Yang pada masa ini saya bentangkan kajian tuan guru saya tentang bagaimana yang dikatakan ciptaan Ibn Taimiyah. Jadi pada abad ke-14 masih dan kemudian disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tauhid tiga ni memang betul-betul daripada Ibn Taimiyah pada kurun yang ke-14 kemudian disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya seperti Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di pada tahun 1307 hingga 1317 Hijrah. Muhammad Saleh Usaimin, Saleh Usaimin, Saleh bin Fawwas bin Abdul Fawwas, Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr dan lain-lain sudah berkembang subur di kerajaan Arab Saudi. Misi kembali kepada nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan hadis sudah berjaya dipasarkan secara kecil-kecilan dalam arena Islam. Pembahagian tauhid kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat turut dikembangkan ke negara-negara lain. Di Mesir contohnya Muhammad Rashid Redha
1885-1935 masih memperkenalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat dalam tafsir Al-Quran Al-Hakim, atau lebih dikenali dengan tafsir Al-Manar. Susunan beliau berdasarkan kuliah gurunya iaitu Muhammad Abduh 1849-1905 Masih, yang merupakan ahli majlis pengusaha Universiti Al-Azhar dan mufti kerajaan Mesir. Ini penemuan begini, inilah yang dikatakan kajian dan dibentangkan. Ini kita akan nampak bagaimana terkaitnya perbahasan ini, Mas sekalian. Daripada tahun 1948 masih pensyarah Universiti Jordan kelahiran Palestin Muhammad Nuaim Yassin lahir pada 1943 masih mendapat pendidikan di Universiti Damsyik, Universiti Kaira dan juga Universiti Al-Azhar, turut memuatkan pembangunan tauhid tersebut di dalam penulisan beliau yang bertajuk Al-Iman Al-Arkan wa Haqiqatu wa Nawaqiduhu. Dan di Universiti Negara lain inilah ramai penuntut alam Melayu datang belajar. Apabila mereka pulang ke tanah air, pada umumnya mereka melihat banyak penyelewengan yang masih menguasai masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun mereka tidak merombak perkara yang dianggap salah itu secara drastik. Namun dalam bidang akidah Islamiah, sebahagian daripada mereka mula berusaha memperkenalkan Tauhid 3 sebagai pendekatan baru dalam bidang akidah Islam. Penulisan Muhammad Nu'min Yasir iaitu Al-Iman Al-Arkan wa Haqiqatu wa Nawaqiduhu, cetakan ke-6 mula diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Abu Fahmi dengan tajuk Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman, kajian rinci 2 kalimah syahadah. Disunting oleh Juwariah Muhammad dan diterbitkan oleh Gema Insani Press ni. Baik. Maksud kata di sini, apabila tersebarnya pahaman ataupun gerakan untuk menghidupkan kembali gerakan Ibn Taymiyah dan Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka para pelajar yang belajar di sini datang tadi untuk alam Melayu datang belajar. Kemudian balik tengok tak sama ni katanya. Maka gerakan pun dimasukkan secara perlahan, tidak secara drastik. Maka dimulakanlah dengan pembahagian Tauhid 3 ni sebagai pendekatan baru dalam bidang akidah, sebagai pendekatan baru dalam bidang akidah Islam. Nah, di sinilah masuknya perbahasan Tauhid 3. Kalau ikutkan Imam Ibn Taymiyah itu kurun yang ke-14. Kalau Imam Sanusi kurun ke-9. Maka kurun ke-9 Imam Sanusi kitab Ummul Barahid itu terbit dahulu. Dan lahir dahulu. Sinilah ulama Ibn Taymiyah tu kalau lihat diciptakan pada gerakan perbahasan Tauhid 3 ni kurun yang ke-14. Tapi kerana telah dipasakkan kepahaman ini dengan begitu tersusun dengan kurikulum yang khas, maka ia mula disebarkan. Maka di sini pada tahun 1996 Muhammad Sofwan Amrullah turut menterjemahkan sekali lagi penulisan Muhammad Nu'min Yassin di bawah tajuk Persoalan Iman dan Perkembangan yang merosakkan dan diterbitkan di Pustaka Ilmu Batu Kif, Malaysia. Setelah itu pada tahun 2007 karya diterjemahkan juga oleh Abdul Rahman bin Haji Abdullah Pensyarah Universiti Songkhla Nakrin Fatani, Thailand, bertulisan Jawi di bawah tajuk Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Okey, baik. Di sini je mas sekalian, kalau kita tahu masuk ke tanah Melayu ni melalui mana? Pemahaman Tauhid 3 ni. Inilah dia. Itulah penulisan Muhammad Nu'min Yassin. Beliau siapa? Itulah pensyarah Universiti Jordan, kelahiran Palestin, Muhammad Nu'min Yassin. Mendapat pendidikan di Universiti Damsyik, Kairah dan Al-Azhar. Maka ditulislah kitab ini. Maka kitab inilah yang digunakan, dicetak kembali sehinggalah dibawa masuk ke alam Melayu. Itulah dicetak di Pustaka Ilmu Batu Kif dan diterjemahkan di Thailand juga, kemudian di Kedah. Dan 1995 kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Ibn Utsaimin yang diserat Tauhid 3 daripada Ibn Taymiyah sudah diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun ke dalam bahasa Indonesia. Risalah itu berjudul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan diterjemahkan oleh Yayasan As-Sofwa Jakarta. Nampak? Mereka pun menggunakan itu. Di sini kita nampak kan kenapa isu
kalau kita nak fahamlah sikit tentang RUU baru-baru ni kan yang sedang nak dimatabatkan, insya-Allah dapat penentangan bersatu golongan salafiyah ni lah. Sebab dia kata, sebab tengok kitab ni Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni rujukan Imam Utsaimin ni. Yang diserapkan daripada Ibn Taymiyah. Mereka pun mengelarkan diri mereka tu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu dia kata Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa nak pakai Asy'ariyah Maturidiyah dia? Ini yang kata pertemuan itu berlaku. Baik. Pada tahun 2011 kitab bertajuk Al-Qaul Al-Sadid fi Rad fi Al-Ma'an Al-Ankar Taqsim Al-Tauhid, karangan murid kepada Al-Utsaimin. Rad ini ini kitab yang diterjemah seringkas oleh Amin Yaakob, dibuat tajuk Tauhid 3 penjelasan dan pembelaan. Ini penjelasan dan pembelaan, dan Syarikat Perniagaan Jaha Besar Johor Bahru sudah menerbitkan kitab tersebut. Kitab terjemahan ini juga kemudian turut dinukilkan oleh seorang guru di sebuah sekolah menengah daerah Lahad Datu, Sabah, itu Hairi Nonci, dalam orang kata Wahabi ialah diterbitkan oleh Bushra Studio Publication Selangor pada tahun 2013. Dan pembahagian Tauhid 3 kepada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat turut dibincangkan juga oleh ahli akademik seperti Siti Sa'diyah Syafiq dan Nur Suhaili Abu Bakar di dalam Tauhid Membina Keutuhan Akidah, dalam usaha membina keutuhan akidah, manakala Ai Darmana di dalam internalisasi nilai tauhid dalam pembelajaran sains membincangkan pembahagian tauhid ini sebagai usaha memasukkan nilai tauhid dalam pembelajaran sains. Dari kemunculan dan perkembangan pembahagian tauhid kepada 3 bahagian sudah melahirkan pelbagai reaksi daripada sebahagian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Yusuf Ad-Dijwi, salah seorang ulama terkemuka Al-Azhar, Abdul Karim Zaidan, pensyarah bidang agama Universiti Baghdad, Iraq, Jawatankuasa Ulama Is Selangor, Main, Majlis Masyarakat Negeri 9, Jabatan Al-Ihwal Negeri 9, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri 9 dan kumpulan yang sama dengan SOFA. Jadi masuk kata kemunculan perkembangan Tauhid 3 ini telah pun dikenal-pasti oleh ulama tempatan kita dan juga ulama Al-Azhar, ini Yusuf Ad-Dijwi. Dan pada bulan Ogos tahun 2016 pula, Malaysia selalu melaporkan bahawa Mufti Pahang Abdul Rahman Osman menggesa Kementerian Pendidikan menguatkuasakan larangan pelaksanaan ajaran konsep Tauhid 3 serangkai. Ini pernah dah masuk ke dalam modul ataupun silibus. Saya tak tahu tahun bila. Sekarang dah tak ada lah. Kalau tengok pendidikan Tauhid dan pendidikan, pernah pun dimasukkan pengajian Tauhid 3 ni. Dan pada tahun 2016 ini, Mufti Pahang Abdul Rahman Osman menggesa Kementerian Pendidikan menguatkuasakan larangan pelaksanaan ajaran konsep Tauhid 3 serangkai, iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat di semua sekolah menengah di seluruh negara Malaysia. Antara alasannya ialah Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang menggunakan pendekatan sifat 20 dalam mengenali Allah. Serta Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Sifat adalah ajaran Salafi Wahabi yang memupuk fahaman ekstremis. Di sini akan timbulnya dua. Pertama, tidak sealiran seperti bagaimana yang telah dibincangkan kaedah Sunnah wal Jamaah pendekatan sifat 20, dan pendekatan Tauhid 3 ini kata Mufti Pahang antara alasan kenapa diharamkan adalah menimbulkan, memupuk fahaman ekstremis. Ini kalau kita kupas Tauhid 3, kita akan nampak tang mana akan jadi ekstremis. Memang berlaku je mas sekalian, ekstremis itu. Ini masuk kata, kalau kita tengok reaksi Salafiyah merujuk kepada perbahasan sifat 20 ni lah. Apa reaksi mereka? Mereka tidak ikut, terutamanya yang mengasaskan tu adalah Ibn Taymiyah. Mereka tak nak mengikut sifat 20. Saya tanya tuan guru, doktor, kenapa mereka buat Tauhid 3 tu, Ibn Taymiyah? Sebab mereka tak nak ikut. Dia tak nak ikut sifat 20. Ada yang ulama yang orang kata apa, majoriti. Di situ juga dia menggunakan keadaan kita adalah minoriti, pilih yang minoriti, kata pula dia guna alasan yang minoriti pula.
Walhal dalam bab hukum dalam bab ni kena ambilnya ijma'. Mereka tak nak ikut. Bila tak nak ikut, maka timbullah aliran Tauhid 3 ni. Dan berjaya disebarkan. Masuk berjaya tu bukanlah sampai berjaya sepenuh, tapi masuk kata sampailah kepada masyarakat kita. Kalau ikut susu galurnya macam tadilah perbahasannya itu. Itu adalah reaksi mereka apabila perbahasan sifat 20 ini dibincangkan. Maka mereka tidak mengikutinya. Jadi kita akan fahamlah, akan ada kalau kita tengok nanti bila setengah-setengah tu dalam medsos contoh ataupun kita bertemu setengah-setengah itu tidak ikut. Kalau dia tak ikut sifat 20 tu maksud dia dia ikut Tauhid 3 lah. Itu je lah. Dia aliran dia ada dua. Dan mereka cuba mengatakan sifat 20 itu adalah rekaan. Walhal Tauhid 3 juga rekaan. Walhal sifat 20 bukan rekaan semata-mata. Dia ada hujahnya, ada sejarahnya, ada konkretnya. Memang mereka kata terus Al-Quran as-Sunnah dalil, tapi tidak melalui kalam ulama'. Al-ulama' warasatul anbiya. Makna kata bila kalam ulama' tu banyak disyarahkan, sudah pasti sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Sudah pasti lebih banyak yang mensyarahkan itu, maka lebih fahamlah kita tentang perbahasan itu. Jadi kita berada pada aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang membawa perbahasan sifat 20 ini. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan masuk bahagian 2. Jadi kita akan mula masuk pada sifat 20 Imam Al-Sanusi. Baik, kalau kita tengok di sini, ni 5 kitab. Kita buka sikit tengok muka surat 118 edisi kedua. Di sinilah 5 kitab yang akan disandarkan dalam perbahasan Ummul Barohin ini. Yang syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad Mansur bin Mansur Al-Hudhudi ala Ummul Barohin, karangan Al-Hudhudi. Ini sezaman dengan Imam Sanusi. Kemudian Bidayah Al-Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zain. Kifayah Al-Awam fi Ilmu Al-Kalam, karangan Al-Fadhali. Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Ummul Barohin, karangan Al-Syarqawi. Hasyiah Al-Alamah Al-Baijuri ala Matan Al-Sanusiyah, karangan Al-Baijuri. 5 kitab besar ni menjadi rujukan dan sandaran perbahasan Ummul Barohin. Maknanya alhamdulillah 5 kitab utama yang paling senior tu kitab tu lah. Syarah tu Al-Imam Al-Hudhudi. Jadi maksud kata apa? Kita belajar Ummul Barohin, induk dia paling senior lah tu. Kemudian Tuan Guru garapkan sekali dengan syarah Matan Sanusiyah sezaman dengan Imam Sanusi, itulah Imam Hudhudi. Kemudian kitab yang tertua di alam Melayu yang Nusantara tu, itulah Bidayah Al-Hidayah. Dimasukkan juga dalam perbahasan. Dan seterusnya kitab 3 lagi tu. Mana 5 kitab ni digarapkan dalam perbahasan pembagian pecahan sifat. Sebab tu dia jadi panjang. Syarah nanti saya syarahkan pun jadi panjang lah sekali. Itu yang mana menarik lah. Jadi sedap kita duk syarah pun sedap sebab bersuburkan 5 kitab muktabar. InsyaAllah. Kita akan sambung pada pembahasan akan datang. Jumpa kita yang insyaAllah kita akan bertemu pada siri akan datang. Wallahu a'lam, itu saja. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Terkasar kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa sallam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.